Kan. Kira tak masuk je ni. Kenapa gelak? Apa tu? Tak ada apa cik. Kenapa? Okey, so untuk task hari tu awak kena buat dah hantar tau sepatutnya. Sebab task tu dia salah satu daripada assignment tau. Siapa yang tak hantar tu dia tak ada markah untuk part tu lah. Okey. Alright, so untuk hari ni topik kedua lah. Topik kedua ni dia pasal furniture designer. So saya akan terangkan secara secara menyeluruh untuk apa itu designer dalam ethical designer lah, dalam fokus kepada furniture designer, apa kerja designer, apa yang designer buat. Okay. Tapi awak punya task, awak kena cari famous designer dan awak kena buat reaction video pasal dia lah. Okay. Reaction video macam mana? Macam yang task satu juga. Cari tu juga. Berdasarkan furniture dia? Ya, awak kena study dia punya biodata, awak study dia punya style of design, and then awak study dia punya furniture yang famous yang dia design. Kita react dekat dia punya furniture je kan? Ya, yang tu task untuk kedua ni lah. Okay. Tapi apa yang saya nak terangkan PDF ni general je. Okay. Okay. Alright, so boleh start Boleh. Jet. Alright. Boleh. Okay, furniture designer. So, furniture designer produce design for item of furniture or related product. This designer, okay. Furniture designer ni macam awak interior designer, awak akan design ruang lah. Awak design ruang, design bilik, design apa lagi? Design, kita tak mesti bilik lah. Macam as long ada ruang, so awak akan jadi, itu dikategorikan sebagai interior designer lah. Okay, kalau furniture designer, dia design perabot ataupun item-item dalam rumah lah. Awak sebagai interior designer, awak tak design, tapi furniture designer yang design awak punya produk. Awak hanya design ruang saja. Itu beza interior designer dengan furniture designer lah. Okay. Alright. So yang ni yang sebelum ni timeline untuk furniture punya movement. Okay. Nanti awak punya task nanti awak fokus dekat modern punya, dekat era ni lah, Bauhaus sampai ke modern. Awak akan study, awak akan buat reaction video designer-designer yang famous lah. Okay, scope of work. Apa yang furniture designer buat? Sama macam ID kat lah, awak kena study, research and planning various style of furniture design. So awak kena macam awak belajar ID lah, awak belajar pasal tema-tema, style, okay, image dalam interior design. So dalam furniture design pun sama juga. Awak still kena buat research, planning apa semua untuk nak design satu produk ataupun furniture lah. Okay, finding the way to improve furniture item already manufactured. So kalau awak tengok furniture design ataupun furniture designer, contohnya kawan awak dekat apa cost furniture kan, dia pun design sesuatu furniture tu based on masalah yang sedia ada lah. Okay. Ataupun masalah yang apa yang orang alami daripada produk-produk yang sedia ada, dia improve dia punya design. Okay, itu sama juga macam ID. Awak study apa, site analysis, body analysis kan, awak nak tahu apa masalah dekat ruang Klien. Klien. Tu sama je macam furniture, cuma dia scope dia fokus dekat produk perabot saja. So kalau ID ni dia fokus dekat ruang. Itu beza dia lah. Okay, keeping informed about design trend and development, dan biasalah tengok trend semasa. Selecting suitable material which might include wood, metal, plastic and textile. Sama juga macam ID, bila awak design, awak kena propose
contoh dekat lantai nak pakai timber ke, marble ke, dekat dinding nak cat ke, nak pakai wallpaper ke, sama je pemilihan bahan. So untuk perabot pun sama juga, sesuai tak nak develop satu produk tu menggunakan bahan-bahan yang tertentu. So dia kena research lah, based on dia punya study, dia punya research. Okay, discussing design with client sama juga. Itu memang kerja-kerja designer lah. Designer memang kena pandai bercakap lah. Maksud dia kena confident dengan dia punya nak present kat klien, present dekat boss, present dekat supplier untuk nak order untuk nak siapkan design tu lah. Okay, generating sample design using computer aided, ni sama je. Tugas designer biasa je, memang kena buat presentation drawing, and then as presentation drawing tu untuk present dia punya idea lah. Okay, alright, sketches, prototype. Okay, quality and skill, apa yang designer kena ada? Okay, quality and skill. So yang paling penting creative and artistic skill lah. Okay, untuk nak create produk-produk baru tu tak semestinya kena selesaikan masalah ataupun nak improve dari segi performance. Tapi untuk tarik perhatian orang tu kena kreatif dan artistik lah skill. Okay, nilai value kreatif and artistik tu. And then flexible to adapt design to suit client need. And then bila awak kerja nanti apa-apa pun semua kena dapat approve daripada klien. So maksud dia kalau awak design macam mana pun, apa pun, klien yang tentukan dia nak ke tak nak design awak tu. So sama lah macam sekarang ni pun, lecturer awak yang akan proceed awak punya design. So dia punya keadaan tu lebih kurang macam tu lah nanti awak kerja nanti. And understanding of product process. So bila awak nak design satu perabot ataupun furniture tu, awak kena tahu proses daripada awal sampai ke akhir. Maksud dia nak pasang macam mana, and then nak buat finishing macam mana, lepas tu nak packaging macam mana, lepas tu nak simpan macam mana, nak guna macam mana, kena tahu sampai awal sampai habis. Okay, sama macam ID ke, ID pun awak buat study zoning, okay, bubble diagram. So awak dah tahu ruang ni nak letak apa, ruang ni nak pakai waktu bila. Sama je dia punya, lebih kurang dia punya proses tu sama, cuma dia punya scope tu berbeza. Okay, scope perabot dia fokus dekat produk, awak scope ID fokus dekat ruang. Okay, alright. And understanding of the different material you might be used to design. Okay, tak apa. The ability to change idea into a three-dimensional design. As a designer, awak kena nak communicate awak punya design tu dengan pelbagai angle ataupun pelbagai teknik lah. Contoh, awak daripada 2D drawing kepada 3D drawing. Sebab kalau daripada 2D ni orang tak nampak sangat. So kalau awak create 3D punya drawing macam perspektif, isometric, so orang lagi faham lah. Okay. To work to deadline and budget, to keep up to date with change in design and technology design, knowledge of kita apa ni. Yang ni semua teknologi lah. So awak kena yang paling penting teknologi, awak kena keep update dengan material lah selalunya. And then contohnya kalau awak design tu nampak gempak tapi dia pakai teknologi yang lama, so dia tak akan marketable lah. So kena tengok trend semasa, apa dia punya teknologi apa, contoh dia pakai touchscreen ke, macam tu lah. Semua benda-benda tu awak kena update lah. So designer ni dia kena update dia punya skill dan keadaan semasa yang trend zaman sekarang tu lah. Okay, and then tadi quality and skill, and then working task dari segi harga, pricing and contract negotiation. Tentu more to meeting awak dengan klien lah. And then shop drawing, template of drawing, prototype, fabrication.
delivery and installation. Okay, ini lebih kepada kerja-kerja tukang lah. Okay. Benda-benda ni awak untuk furniture design satu, saya hanya bagi tahu je tau. Awak hanya tahu saja. Tapi bila awak furniture design 2 nanti, awak kena apply benda ni dekat awak punya produk awak nanti. Sebab furniture design 2, awak kena buat perabot tau. Contoh awak design kerusi, awak kena buat kerusi tu sebiji. So awak akan tahu proses-proses ni. Working with task, qualities and skill. Tapi untuk furniture design satu ni saya just bagi tahu je. Dia lebih pada teori lah. Tapi bila furniture design 2 nanti, awak kena buat more to practical lah. Okay, pricing and contract negotiation, ini pun more to management punya project lah. Okay, macam mana awak nak manage costing, time, semua tu. Semua contract. So bila awak deal dengan klien, dia kena ada satu kontrak lah. Kontrak macam ID ke. ID pun bila kita nak siapkan sesuatu interior tu, daripada awal sampai habis kena ada kontrak. Maksud dia pembayaran harga, and then nak siapkan bila. So kena ada hitam dan putih lah. Kontrak ni more to legal lah. Untuk legal kalau apa-apa jadi. Contoh klien tak bayar ke apa ke, awak tak siapkan ke. So sama-sama akan dapat benefit lah dari situ. So dia ada hitam dan putih lah. Okay, pricing and contract, shop drawing, template. Tak apa, ini tak penting. Yang ni more to awak punya buat drawing lah. So macam mana shop drawing, template, and then sebelum awak nak proceed design tu, selalunya awak kena buat prototype dulu lah. Okay, working prototype untuk nak test dari segi ketahanan. Okay, design awak tu macam mana lah. Selalu dalam product design lah, orang akan buat prototype. Kalau awak tengok yang kawan-kawan awak dekat furniture punya kelas kan, dia kan dekat presentation dia akan present bawa produk dia kan, bawa dia punya perabot lah maksud dia. Itu kita panggil prototype lah tu. Itu bukan finish end product lagi tu, dia jadi prototype produk. Dia belum diluluskan lagi lah, maksud dari segi kekuatan, ketahanan dia kan, material dia sesuai tak sesuai, belum lagi. So itu kita panggil prototype lagi lah. Okay. Macam model kecil lah. Ya, kalau macam awak ID, awak buat model lah, bangunan dan semua kan, interior semua kan. Tapi kalau yang perabot tu yang dia buat, dia bukan kecil kan, dia macam real punya size, tapi belum real lagi. Belum real lagi. Maksud dia tak test dulu. Untuk test kita memang kena buat size yang betul untuk produk lah. Tapi dia still jadi prototype ni, prototype. So kita kena buat macam tu ke? Awak untuk semester furniture design 2 nanti awak kena buat. Okay, sekarang tak kan? Sekarang tak. Sekarang mungkin awak buat model kecil-kecil lah. Okay. Right. Itu prototype lah. And then fabrication. Fabrication ni more to process lah. Kalau tengok macam mana nak proses. Designer spend between 30% of the total time on this phase of the work. Designer role during this phase, observe and monitor the process, describe the process to client and assist the problem solution. Fabrication ni maksud dia sebelum proses perabot tu ataupun produk tu nak siap, dia ada beberapa peringkat lah. Contohnya nak kena potong kayu, and then tebuk kayu, lepas tu nak kena gosok dulu. Itu kita panggil fabrication lah. Proses dia nak menyiapkan sesuatu perabot ataupun produk tu lah. Okay. Alright. Delivery and installation. Coordination with designer, client, fabricator. Okay, delivery ni dia proses dah end dah lah. Awak nak hantar dan mungkin perabot awak tu kena pasang dekat site, dekat rumah lah. Okay. Itu dia ada perkataan installation, delivery and installation. Street furnishing, take several days to transport. So, bila awak nak hantar tu, awak kena fikir pula macam mana nak
nak packaging dia, nak angkat dia, so tak letak macam mana. So kena fikir benda macam tu lah. So itu kerja-kerja designer juga, sebab dia je tahu dia punya produk, dia je tahu macam mana nak pasang, macam mana nak angkat, macam mana nak susun, dia je tahu. Okay, delivery and installation, and then design process sama je kot saya rasa. Sketching, daripada idea awak dapat tu, awak sketching, and then awak drawing, computer rendering, and then presentation lah. Sama je lah design proses. Ini design proses saja tau. Okay. 4 benda ni lah. Alright, sketching, exquisite sketching, sketch, party sketching, iterative sketching. So ni macam-macam jenis sketching lah. Saya rasa generalnya saya cakap sketching je lah. Mudah sikit awak nak faham kan. Macam mana nak rough sketch, macam tu lah lebih kurang. Okay. Tak apa yang risau. Kita punya subjek ni tak ada exam. Awak just to know ya. Okay. Exquisite sketch. The first sketch of picture or model to show the initial idea. Dia macam rough sketch lah. Maksud dia awak idea pertama awak nak buat bentuk, katakan bentuk pelam. Awak punya perabot tu bentuk buah pelam. So okey lah buah pelam kan. Dari situ awak potong pelam tu ke. Itu maksud dia lebih kepada konsep sketches lah. Okay. Alright. And then Rachel party sketch. Party sketch ni dia ke arah awak dah develop, apply dekat bentuk lah, bentuk perabot tu lah. Dia selalunya dia ada front elevation, side elevation, then isometric lagi besar, dia detailkan sikit. Itulah part dia. Party sketch ni maksud dia part depan, part belakang, part atas, part bawah, apa dia. Okay. Alright. Yang dia label tu apa yang dia guna ke nanti? Ya. Dia bagi tahu lah secara sikit dia bagi macam okey ni. So nanti kita pun macam tu ke tak? Untuk furniture design 1 tak sampai tahap ni lah. Saya rasa furniture design 2. Untuk furniture je lah. Ya. Alright. So iterative sketch, creating multiple design that involve new idea to make improvement. So bila contoh iterative sketch ni, contohnya awak dah ada bentuk A, contoh awak ada bentuk macam bentuk bulat, okey. Tapi daripada bentuk bulat tu awak nak kembangkan idea awak. Contohnya bentuk bulat tu bentuk bulat color merah, satu lagi bentuk bulat color hijau, satu lagi bentuk bulat color kuning. So dia macam nak banyak jenis lah. Dia macam banyak jenis awak punya design tu. So lebih kurang tu lah. Mungkin dia ada segi bentuk lah. Kalau awak tengok dia ada persamaan tapi dia ada perbezaan juga. Contohnya idea improvement. Ya. So dia contohnya dia ada 4 kaki sama, 4 kaki. Okay. Tapi dia punya kaki dia yang ni dia macam lain sikit kan. Yang ni sama. Okay, yang ni dia punya tempat duduk flat, ada bulat-bulat. So dia macam tu dah sama, cuma detailing dia berbeza. Dekat dia punya ada setempat tu sikit dia ubah. Itu lah. Okay, kita panggil iterative sketches itu. Okay, ni antara contoh-contoh sketches untuk furniture designer lah, furniture design. So dia tak semestinya awak render apa. So dia macam black and white sketch pun dah okay dah sebenarnya. As long benda tu boleh communicate awak punya idea lah. Okay, drawing. Function of drawing, transfer information from the design team to the construction team and present the information in a user-friendly, legible format. Okay, drawing yang awak buat tu, sebab tu dia ada ukuran, ada scale. So bila tadi sketch dia tak ada scale, tak ada ukuran. Dia hanya awak sketch je, awak macam conteng-conteng je. Okay, so kalau bila dah pergi kepada drawing, dia kena ada scale dan ukuran. So sebab dia scale dan ukuran tu akan diguna oleh kontraktor ataupun orang lain ataupun tukang untuk nak pasang.
nak pasang dan nak bina awak punya design lah. Okay. So drawing tu kena ada ukuran lah. Ability to present your ideas by using effective visual methods such as sketching opens door for better communication. Okay. Drawing tu kena tepat dan ukuran tu kena tepat lah. Kadang-kadang unit berbeza pun dah orang dah confuse lah. Contohnya awak cakap 1000 mm tapi awak tersilap awak tulis 1000 meter. So dia akan confuse dan silap awak punya design tu tukang akan buat silap. So kena check betul-betul drawing awak tu size selalunya. Okay, working drawing, computer CAD, assembly drawing. Assembly drawing ni dia more to detail drawing lah. Okay. So CAD, kalau akan assembly drawing, selalunya assembly drawing ni kalau yang sekarang ni orang suka buat SketchUp, lepas tu dia buat macam exploded drawing. Apa je? Exploded drawing. Maksudnya? Dia macam drawing yang pecah-pecah tau. Yang tu pun boleh jadikan assembly drawing lah. Awak rasa tak kalau beli perabot IKEA ke mana ke, dia ada bagi macam user manual tau. Awak rasa tak yang macam nak pasang kan, dia tunjuk. Pasal tak dia macam drawing tu isometric tapi dia pecah-pecah. Macam ada panahan ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah kan. Itu kita panggil assembly drawing lah tu. Okay. So kontraktor ataupun supplier ataupun tukang tu dia lagi faham macam mana nak design awak punya design awak tu. Nak buat awak punya design tu. Okay, computer ada design ni atau CAD lah. Kita banyak ni. So kalau ID awak akan ada dinding, tingkap pintu kan. So kalau perabot awak fokus dekat produk lah. Detail-detail ni semua kena buat ni. Mana dia punya ketinggian detail tu, saiz dia, dia punya job scope kecil je, lukis kabinet je, tapi dia punya detailing banyak. Macam tu lah. Okay. Ya, kena betul. Ni kalau yang macam ni lah dia punya design kan, dia kena lukis atas bawah kiri kanan, macam ID ke. Section A, section B, section C. The drawing show how different part together. Divide the part and number as a part listed. Assembly drawing ni kalau awak tengok tu lah yang macam saya cakap tadi, kalau beli perabot IKEA kan, so dia akan ada satu kertas putih yang drawing warna hitam tu. Yang tu lah. Dia nak identify those part by numbers. So dia akan label awak punya part-part tu kan. Contoh ni part kanan, part kiri, nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5. So dia nak mudah cara pasang lah. Okay. Alright. Ini standard isometric. Ni saya cakap exploded tadi tu. Standard isometric ni dia macam dah lekat. Tapi untuk exploded isometric dia macam benda tu macam tak lekat lagi. So macam mana nak pasang tu dia tunjuk lah. So awak akan faham macam mana nak pasang, sistem nak pasang dia macam mana. Okay. Alright. Ni very detail on part dia punya screw apa semua lah. So ni lah, kalau beli perabot-perabot dia akan bagi macam ni lah untuk cara nak pasang. So dia mudah. Okay. Ni computer rendering. Process is a process of editing realism to a computer graphic such as shadow, variation and color and shape. So computer rendering dia menjimatkan proses yang buat prototype tadi tau. Bukan menjimatkan dan memudahkan lah. So kalau dulu orang terpaksa buat 2, 3, 4 prototype untuk nak bezakan color saja. Tapi sekarang ni awak dah ada komputer kan, awak render, awak just boleh satu design, awak tukar color, tukar kaki, tukar apa dia punya finishing. So awak just render je, awak dah boleh nampak dia punya quality macam mana. So daripada situ awak prototype tu dah macam awak boleh buat final prototype saja. Macam itulah. So computer rendering ni
untuk sekarang mudah lah untuk designer tu nak improve dia punya design lah, sebab menjimatkan masa lah. Okay. Sebab dia to speed up the process of developing idea to their customer. Maksud dia tak perlu nak buat real, tak perlu buat physical prototype yang banyak-banyak, hanya buat rendering je, komputer je. Okay, ni rendering komputer, kena real lah. Maksud dia kalau awak design meja ni, awak kena letak dalam satu ruang. Dia kena ada ruang juga untuk nak nak nampak meja tu nampak real lah. Dekat ruang tu macam mana dia duduk nanti kan. Okey. Yang ni tak apa, yang ni awak pakai. Selalu pakai apa? SketchUp kan? Tapi tak belajar lagi. SketchUp Viri kan, apa tu boleh explore tu. Senang itu SketchUp, saya belajar satu minggu je saya belajar. Okey. Presentation drawing. Ya, sangat ni. Okey ni. Presentation drawing selalunya macam ni lah. Dia ada current client, issue, sama juga macam ID kak. Design objective, design vision, and then target user. Dia kalau awak belajar perabot macam ni lah dia orang present. Dia punya presentation board je kecil je. Selalunya satu A1 pun dah habis lah dia punya presentation board dia. Tapi kalau kita ID lagi banyak lah awak kena 3A1. awak tunjuk apa klien, tunjuk apa body analysis, site analysis, apa case study macam ni tunjuk. So kalau perabot dia lebih kepada ni lah, tunjuk ni lah target user, and then dia punya design design punya statement, and then dia punya material kena tunjuk. Lepas tu dia punya exploded lah, selalu orang tengok exploded view tu untuk cara nak pasang. Selalu untuk furniture design ni dia pun nak tengok cara nak pasang. Klien ataupun designer tu nak tunjuk cara nak pasang, cara nak buat. Sebab dia more to product design. Macam ni nampak. Dia buat satu exploded punya view macam ni lah. Okay. Feature. Okay, dah habis dah. Ada soalan tak? Ada soalan tak? Kalau tak ada, saya nak buat quiz lagi. Saya buat quiz lagi Quiz apa? Quiz Pasal ni lah? online lah. Pasal topik ni Kena. Tak ada soalan Ada soalan tak? Tak ada kot. Tak ada pula. Tak cukup. So untuk furniture designer itu secara basic lah, untuk general lah untuk designer. Mana-mana designer pun macam tu je. Cuma dia punya scope of work dia je berbeza. Mungkin ID buat ruang, architecture design bangunan, untuk perabot design produk, itu je beza dia. Tapi dia punya cara proses sampai awal sampai habis sama je. Macam tu je itu je saya nak tahu, saya nak awak tahu sebenarnya untuk topik ni. Awak tahu proses dia, awak dari start dari design, and then buat sketching, and then buat drawing, and deal dengan klien, tukar material, buat prototype, and then baru end product, lepas tu delivering, installation. Okay, sama je. Okay, so awak tengok dekat hijau, nampak tak saya scroll hijau ni? Nampak? Okay, so untuk Nampak. week 2 lecture activity ni, saya nak awak buat reaction video on 20th century famous furniture designer. So kat sini saya ada listkan 17, awak 17 orang kan sekarang kan? Don dia ada jadual clash, so dia tak ambil furniture design tau, serius. Kan, betul tak?
Tak tahu. Tak tahu. Dia diam lah, tak ada cakap apa kan. Siapa Kau tinggal dia Zura aku saya. Itulah tu. Okay, Cik apa? nak bagi ke? So dia ada, dia dah listkan 17 designer lah. Century famous wheelchair. Designer-designer ni dia famous masa zaman moden lah, awal-awal moden dulu. Sampai sekarang lah, ada sampai sekarang lah. So awak pilih salah satu designer ni. Lepas tu awak cari video dekat YouTube ke mana-mana blog ke apa, and then saya nak awak buat satu Buat macam hari reaction. tu lah cik. Ya, reaction video. Lepas reaction video tu fokus dekat dia punya design style dia lah. Maksud dia cara awak tengok apa yang karakteristik design dia, lepas tu awak komen lah. Karakteristik dari segi material, dari segi bentuk, dari segi color. So awak kena komen dekat perabot-perabot dia lah macam mana. And then kalau boleh awak select satu perabot yang famous, yang menaikkan nama dia untuk perabot tu lah. Okay, betul awak buat reaction lah pasal perabot tu ke apa ke. Lepas tu biodata dia pun awak kena study kat lah, biodata dia sikit. Sebab nanti pun awak kena buat benda yang sama juga macam yang assignment yang saya akan brief lagi ni. Okay, ni faham lah? Awak pilih lagi lah. Faham. Tak apa. Apa dia? Seorang satu. Ada 17 ni. So awak boleh komen. Cik buat dah pintu cik Ah, letakkan cik pilih lah nama. Saya nak last sekali. Awak Buat komen kat macam sini. tadi. Awak pilih lah macam sini. tadi. Awak komen kat sini. Saya nak Awak buat pilih. pedas. Saya last sekali. Awak komen kat sini bawah ni. Awak pilih lah awak sendiri punya. Okay? Nak kena komen ke? Ya, komen. Nanti Like, kalau awak komen and share. Ya. Okay. Itu task untuk minggu ni ya. Okay, saya nak beri sikit pasal assignment ni boleh? Macam apa Boleh. benda? Okay, untuk assignment awak dah buat reaction video untuk yang furniture punya history kan? Okay. Jadi pada reaction video yang awak buat tu kan, Ya. saya nak awak buat satu poster size A3. Gapo dia? Poster apa cik? Poster yang awak study history sebelum ni kan, awak buat reaction video kan. Okay, contohnya sekejap saya tengok apa buat. Saya nak buat poster. Okay, contohnya Izzati mana Izzati? Ada cik. Okay, Baru dapat line. baru dapat line. Pergi duduk atas Gunung Kinabalu tu dapat line lah. Kat atas tu lagi tak ada cik. Okay, contohnya Izzati dia buat medieval punya furniture kan. Okay, and then Izzati kena buat satu poster yang menceritakan pasal medieval punya furniture. Dari segi sejarah, bila start, siapa yang famous masa zaman tu, and then dia punya element of medieval furniture, yang paling penting lah, element of medieval furniture. Lepas tu check karakteristik furniture tu macam mana. So kena buat poster dalam A3 size. Setiap orang yang buat adalah contoh Asko buat pasal revival furniture. So dia kena buat poster pasal revival lah. Siapa lagi? Ahmad buat pasal Rococo furniture. So dia kena buat poster pasal Rococo lah. So kena masukkan gambar-gambar. Okay. Faham yang tu kan? Yang tu assignment. And then sebenarnya ada markah tau. Apa yang awak buat task tu yang saya suruh awak buat reaction video pasal movement, pasal Rococo, pasal medieval, pasal tu akan ada markah ha. Okay, itu akan jadi awak punya reference tau. So nanti ada markah reference tau. Kalau awak tak buat, awak tak hantar, awak tak akan ada markah reference lah. Okay. Untuk
assignment A1 lah, maksudnya 15% tau. Assignment A1 15%, yang awak kena buat poster tu je. Poster size A3. Okay. Requirement dia poster A3 size, and then kena letak title of your furniture movement. So contohnya macam Ahmad Rococo punya furniture kan. So dia kena letak title Rococo furniture movement lah. Okay. And then macam biasa letak nama matric, assignment title, lecture name. Macam awak buat presentation board, ID tu kena ada tajuk, ada nama awak semua kan. Okay, you need to clearly state the characteristic of movement, period such as years begin, colours, forms, influence, culture, or etc. So, dekat poster tu kena ada combination of gambar dan tulisan lah, wording lah. So, wording tu untuk menerangkan awak punya, mungkin awak punya history pasal Rococo, pasal revival. Okay, so kena combine gambar dan tulisan lah. Alright, so awak kena save awak punya poster tu dalam bentuk PDF lah, format PDF. Lepas tu nanti hantar sebelum pada 7 hari bulan 12. So assignment ni ada sebulan tau, lama tau. Assignment ni sebulan, memang seusia umur PKPB kita. Buat tangan ke pakai komputer cik? Buat tangan ke komputer cik? Memanglah pakai tangan, takkan awak pakai kaki kot. Bukan, maksudnya tulis tangan ke? Manual ke auto? Komputer lah, komputer. 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 Macam kita buat mood box dulu tu kan, pakai PowerPoint tu. Dia lebih kalau pakai PowerPoint tu pun boleh kan? Boleh, tak ada masalah. Tak adalah A3 pun. Boleh. PowerPoint boleh set A3 lah. Boleh? Oh ya. Betul-betul. Ya. So, kalau siapa tak cakap AI Photoshop, awak boleh buat dekat PowerPoint. Senang juga sebenarnya. PowerPoint ni dia macam AI je sebenarnya. Tak ada, dia lebih kurang sama je. Cuma dia punya teknik je lain sikit. Okay. Sebabnya saya nak ni sebulan. poster sebulan lah. So last date 7 hari bulan 12 2020. So Okay. kena hantar. Ni link dia lah. Nanti awak untuk saya buat link dekat Google Drive. Nanti awak klik, awak submit buat folder nama awak, nama penuh lah. Okay. Lepas tu upload lah awak punya poster tu. Macam selalu lah. Okay, baiklah. Alright. Itu untuk assignment. Tapi, okay, yang ni hantar 7 hari bulan 12. So, tak apa, yang ni awak mungkin abaikan dulu. Nak abai sampai tahun depan pun boleh juga. Okay. Sekarang ni awak fokus untuk ni pula, untuk ni dulu. Task 2 ni kan. Oh, awak dah pilih lah. Dah komen lah. Rajuna. Apa ni? Aina, Arni, Jacobison. Dania, apa ni? Gaetano, Pesce. Kalau awak tengok designer ni, dia banyak orang-orang Europe tau. Macam Itali, France. Apa tak? Banyak France. And Wagner, Lauren, Hasima, Michael Breyer, Miss Wondero. Okay. Okay, alright. Awak kena study buat reaction video je dulu. Okay. Jadi awak ada satu knowledge. Awak cari satu video pasal designer tu. And then dia video ni kalau boleh awak cari 2 video. Satu video yang panjang yang macam dokumentari pasal designer tu. Satu lagi cari video yang pendek yang fokus dekat satu produk dia saja. Jadi designer ni dia ada produk yang dia famous tau. Okay. Dia ada satu produk yang famous pasal dia. Awak fokus yang dekat tu. Satu video tu dari video yang panjang untuk awak study dia punya karakteristik lah, history pasal dia kan. Okay, untuk task tu lah. Sama juga macam task yang sebelum ni lah, reaction video. Tapi yang hari tu awak buat pasal movement of nature history. Terus sekarang ni untuk
week kedua ni task dia reaction video untuk famous designer. Okay, yang ni hantar hari Jumaat boleh? Boleh. Boleh, yang mana? boleh. Macam hari tu lah. Yang reaction je kan? Apa dia? Okay. Tu satu je kan? reaction. Ya, reaction hari Jumaat. Okay. Reaction hari Jumaat. Cik. Ya. Tak ada apa lah. Apa tak ada. Oh ya. Submit pun macam hari tu lah. Pukul 5. Sebelum pukul 5. Ya, sebelum pukul 5. Tapi sekarang pun masih ada yang tak hantar lagi. Lebih sikit tak apa kan? Lebih sikit pun tak apa. Tak apa. Berapa minit minimum maksimum? Kalau boleh 2 jam macam movie pun okey ke? Agak je. Macam hari tu 10 minit. Cancel otak nanti. Dia lagi panjang lagi bagus sebenarnya. Awak ada konten. Baik. Macam YouTube. Dia buat video content. Anggaran cik berapa minit? Dalam 10 minit macam tu je saya rasa. Nanti Tengah kalau macam sikit dua. sangat ni macam awak tak cakap pula kan. Awak cakap macam tak ada konten pula kan. Sebab apa yang awak cakap tu, awak akan jadi satu reference untuk awak buat assignment kedua nanti tau. Saya punya ni, task pertama akan jadi assignment pertama. Task kedua akan jadi assignment kedua. Okay, kalau boleh kan dekat designer tu, awak cari perabot, awak dah ambil satu perabot yang awak suka tau pasal designer tu. Sebab lepas ni awak kena buat model perabot tu. Boleh? Apa cik? Untuk assignment kedua, saya nak awak buat model untuk assignment tu. Untuk perabot tu. Model. Ya. Tak ada dengar pula. Oh, okey. Saya punya Shopee tu. Okay. Shopee Amat. Ke Shopee. dah masuk. Ella dah masuk ke? Calon menantu. Lambat lagi. Ella dah masuk ke? Lagi dua. Hari tu lah. Ni yang pasal yang lain. Yang lain semua diam ni. Shimon, Liana, Batisha diam ni. Kenapa? Penat yang nak gelak tadi. Ha? Penat pula. Mana? Dia kelak kan. Tunjuk muka sikit, tak nampak ni. Alah. Kau gerak, tak tunjuk muka, bahaya ni. Baik, apa? Dia buka kameranya. Tengah make up cik. Dah Oh, kan tu coy. lah. Tak mandi. Aina tu. Oi, kau nak pergi mana, Aina? Aina, kau nak pergi mana? Tadi mana? Macam nak pergi tengok wayang je. Ya, bang. Kita wayang pakai tutup sarung. Udin. Batisha. Udin tidur. Ya cik, apa dia? Kantoi. Ada. Saya tengah fokus ni cik. Lancar je. Fokus konon. Kan paling fokus ni. Shima mana Shima? Ya, Kecil ada je. cik. Kecil je saya dengar ni. Shima mana Shima? Ada sini. Mana tak nampak pun. Komen je. Shima mana Shima? Ya saya cik, saya tak buka kamera. Kenapa tak buka kamera? Okay, contoh lah, saya suka yang design tu. Le Corbusier tu antara yang famous lah. Corbusier je lah, saya sekejap. Le Corbusier. Furniture. Punya term lah. Sebut dia Le Corbusier. So, awak kena, ni contoh saya bagi awak kena study dia punya biodata, Kat dalam dia dewan ni punya asal usul siapa Ini macam lahir. kursi yang dekat college tu. Ya, itulah. Yang pengetua dulu, pengarah duduk. Nanti bila awak study awak tengok di keseliling awak ni memang banyak famous punya designer punya furniture yang orang pakai. Meja makan, meja kursi makan, banyak lah di style-style tu.
dia orang lah abang panggil apa, designer yang awal design benda-benda ni. Rambut-rambut yang famous sekarang ni yang orang pakai kan. Okay, kalau tengok yang macam ni yang di Corbusier macam ni mahal tu, RM3,000, RM3,800. Wah, So dia memang era zaman-zaman moden lah, moden dan contemporary dah tau. contemporary. Designer yang awak buat ni pun zaman-zaman dah moden ke sampai sekarang lah, moden ke sekarang. So bila contoh siapa yang buat di Corbusier ni, dia kena study pasal history ataupun biodata designer. So kalau boleh letaklah poster designer tu letak gambar designer tu kat macam. Dia pun kena buat poster juga tau. Poster kena buat juga. Poster dan model nanti kena buat. Model post ke sini nanti Apa cik? Macam tak dengar. Model dia kena buat nanti model. Model dia kena buat. Contohnya kursi Mana boleh keluar? Kan PKPBB. Mana nak cari barang? kreativiti lah. Aduh. PKPB boleh keluar lah. Potong dia pokok kat rumah. Yelah kalau keluar 2 orang je. Bukan boleh keluar ke PKPB? Boleh je nak pergi Tesco, pergi Giant kan? Nanti saya saja kena saman. Tak apa, awak cakap je. Saya ni. Check it on dunia kerja. Jangan. Cakap nama Jayun. Confirm dulu. Confirm dulu ni. Okay contoh perabot ni So nanti bila awak dah select perabot ni, awak kena study dia punya colour, dia punya bentuk, dia punya material, dia punya idea. Lepas tu letaklah harga sekali ke apa. Lepas tu at the end. Ini furniture yang famous berdasarkan designer kita Ya, betul. Contoh yang ni Le Corbusier Le Corbusier. Tak, contoh Aero Ceremony pun okey ke? Aero Ceremony pun best juga. Yang ni yang saya kenal lah. Maksudnya semua ni memang best. Sheridan. Nampak? Pasal tak? Dekat IKEA banyak kursi-kursi macam ni kan. Terasa. So ni lah designer asal dia. Dia panggil warm chair. Warm chair. Okay. So nanti kalau siapa buat Aero Sheridan ni, mungkin dia ambil warm chair. So dia kena buat model warm chair ni. Okay. Siapa buat warm chair ada tak? Tak. Okay. Alright, itu assignment lah. Itu assignment. Podcast, dalam buat reaction video untuk tu je. Khadijah mana Khadijah? Ya saya. Tolong munculkan diri je. Kat mana? Izara. Niza, awak kat Pahang untung lah boleh travel. Boleh pergi panjat gunung kan. Boleh. Aina. Afina mana Afina? Ya saya. Awak kat mana? Bila laporkan diri? Rumah lah. Kat rumah. Duduk dengan siapa kat rumah? Agak lah jawapan situ kat rumah. Awak duduk dengan siapa kat rumah? Dengan family saya. Ayah awak ada kan? Tak ada. Dia balik next week. Balik apa? Dia balik next week. Dia timbalan pengarah Yup. Kemaman Maman. Okay. Semua siap tak ada apa-apa Wan mana Wan? Baru masuk dia. Wan? Ada. Wan, tolong munculkan diri. Ada kat mana ni? Awak ada kat mana?
kat rumah. Pip calon menantu. Macam duduk dalam bawah katil je tengok ni. Ada locker ni. Salah semua. Allah. Oi, Eh, apa tu? Zora. 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 Ya. Apa tu tempat makan Hollywood buka tak? Hollywood. Ha? Hollywood Buka buka tak? lah Hollywood. tapi buka. Buka tapi buka. Saya tokek dia. Tak bilang Roti. saya. Zora. Ya. Roti telur goyang satu. Saya dah cek, saya pun tak makan lagi. Tak ada keluar. Tak ada keluar sekarang kan. Saya pun dah confused sekarang ni. PKPP ni macam mana lah ni punya Shopee kan. Pening kan. Boleh keluar tapi 2 orang je, satu family. Satu kereta. Naik dah. Bawa lah 5 kereta boleh dah keluar 10 orang. Banyak kereta mainan ada. Adik saya sekarang tengah kuarantin. Tak ada Kat keluar. Asal positif Kat ke? rumah. Aspek Budak kelas dia positif. So Okey. dia kena kuarantin. Awak macam mana? Saya kuarantin jugalah di sini. Oh iya ke? Cik baik kelas online. Kau tak cek dah EE lah. Asal konsep dah hina saya. Tak ada lah. Apa Syuhada? Syuhada kat mana Syuhada? Ampun dia panggil selagi tak nyaut. Sudah show main phone Ah, lah. ya. Sudah risau nak main Awak kat mana? Ya, saya. Awak kat mana? Sangat Dekat main phone sudah. Rumah kat mana? Dekat BP. dekat Johor Johor. dah terhibur. Kat mana? Kat Johor kat mana? Syuhada? Syuhada? Apa Mana cik? ni? Johor kat mana? Johor dekat BP, Batu Pahat. Oh BP. Yang kan balik pulau. Sekejap saya share sikit yang assignment poster tu. Ni based on senior award sebelum ni lah. Sekejap, tak nampak. Slow lah pula internet. Ya, ni. Sekejap. Korang kat rumah ada buat apa je lagi? Buat kerja rumah. Buat kerja rumah. Jaga Tidur. ikan. Dah ada. Lagi kan. Lagi Masak kan nasi cik. Saya kat rumah Ada dari SEM 1 sampai SEM 3 masak nasi. masak nasi. Tak ni tak lepas-lepas lagi Tutorial lah. Cik ajar tutorial kat YouTube. Masak nasi pun ada tutorial lah. Dia sabun sebutir-sebutir pun rasa. Dia basuh siapa tu? Jati okey Jati? Okey. Okey sangat. Sekejap. Apa lagi saya tak panggil Aina dah, Ahmad Fidel dah. Batisha mana Batisha? Saya baik cik ingat. Ya saya. Awak mana? Masuk. Saya masuk dah ni. Sihat Batisha? Saya tak sihat Sihat. Awak kat Seremban Mana Batisha? timun cik. Seremban 2 Seremban 1. Seremban. Saya duduk kat Seremban 2. Seremban 1.5. Boleh lah tu. Saya plan minggu ni nak pergi Seremban lah, nak pergi pasar malam dekat Seremban 2 tu. Mana boleh? Tak lah, dah PKPB. Saya dah janji dah dengan Apek tu nak datang. Apa? Delivery lah. Apek Cina tu dia jual ikan akuarium. Saya kat rumah ada akuarium sekarang. Kan boring-boring kat rumah. Wah, nama orang China ni. Apa aquarium? China apa jadi? Sabar sister. Orang kat rumah kan, saya rasa memang akan stres lah duduk kat rumah kan. Bela lah kucing ke, ikan ke, apa ke, taklah boring. Ni Zora dia dah jadi Tokezu dah. Belum apa Zura? Nak apa? Kucing ada,
landak ada, ikan ada, kura-kura ada. Apa? Cak ada. Cicak ada. Bebek-bebek ada. Nanti share ni lah. Buat Dan- story je kat Instagram. Dia buat je tapi dia tak nak tunjuk kat cik, malu. Eh. Saya malu Kau tahu tak lah. Sem 1? Hmm? Saya ajar Sem 1. Saya suruh dia orang buat OOTD tau. Hush. OTD kan. Aku cik ada apa cik kat orang ni? Ada ni dia buat. Dia orang suruh dia orang tag saya. Serius Wow. lah cik. Ini apa ni? Subjek apa ni? Yang Eh, lain Shin, dah nak. Cik Mai Bukan, mungkin bukan. kita tak kena macam tu. Ya Awak kami Cik suruh Mai bukan ni. bukan lah. Tak mana lah. Makin jadi ya cik. Jadi, jadi Jadi Sekejap sekejap. Mana ni? Di mana ni? Tak tengok Simon dulu. Tengok internet pun slow. Yang ni contoh poster yang awak akan buat tu lah. Saya share sekejap. Saya loading sekejap. Beginilah nasib. Patut apa Telkom, Unify semua kena bagi internet free lagi ya. Betul cik. Kan semua online kan. ya doh. Tu. Tu kali pak apa? Ya tu. Cik mana tadi Cik Amira Najla tadi? Kejap. Amira Najla bukan Ah. Lala ke? Yang ni contoh, yang ni alah, yang ni dia lain sikit lah. Yang ni dia buat furniture style dekat Rusia kan. So dia study kan. Dekat Rusia tu Lebih apa? kurang macam ni lah. Macam ni lah. Sebab Ah. awak study contoh awak buat revival, awak buat modern, contemporary so. Sebab yang ni subjek ni Cik Bert. Saya saja je nak ambil subjek ni untuk SEM ni kan. No, So ni boleh ambil saja-saja. apa dia? Boleh ambil saja-saja, pilih-pilih nak yang mana aja. Gitu Kita orang boleh ni kita orang apa rotate-rotate. Oh. Oh. Cik saja nak jumpa kita orang lagi Sam ni kan. Sebab tu Cik ambil kan. Ya tu. Oh, Okay. macam tu. Ini diorang guna apa? Photoshop eh? Foto saya rasa ada yang pakai Photoshop. Ni dekat AI. apa ni dekat PowerPoint pun boleh buat sebenarnya. Jangan Ni share. macam mana? Saya share link Ada lah. satu video macam mana nak buat pakai PowerPoint ada satu tu buat. Ada lah. Cik pernah tunjuk masa saya dulu kan? dulu tu. Sebab saya satu macam tu buat mood board pakai PowerPoint je. Nak tengok suruh dia orang belajar je. Macam mana Di mana Dia lah. Tag saja. Facebook ke? Oh, sekejap. Baca buku. Dah tiba pun. Allah berarti. Zora, Ya? tarik sis. Semongko. Dekat WhatsApp boy Zara. Ha? Okay, so macam ni lah contohnya history of Gothic furniture design kan. So dia cerita sikit pasal history furniture apa Gothic tu, apa dia, elemen-elemen Gothic. So ni pun saya rasa tak complete ni. Macam dia hanya letak perabot saja. Kalau boleh letak start daripada history dia. Lepas tu Nak letak banyak-banyak ayat lah. Kalau boleh elemen tu dia. tanam macam tu cik. Saya nak lebih pada ni lagi. Ni biasa Banyak ni. lagi lah. Ya. Tak ada 2-3 lagi ni. Cik nak tengok Baiti cik. Baiti. Baiti Baiti okey. punya. Oh ni. Boleh request eh. Boleh request eh. Ni saya punya zone termenu sekarang tu. Ui, Oh. paling Cik, stylo. Cik, besarkan. Tak Nak ada. tengok, nak tengok. Ada yang Zoom. yang ni tak Ijazah ke tu? ni tak penuh lagi, ada gambar yang dah penuh. Nanti saya share ni. Itu ikan yang campur-campur kan dalam tu. Ya. Benda ikan laga Ikan je. air basikal dah. Ikan laga ada, ikan laga. Ikan Tu yang ni yang tank ni ikan laga ni. Cik. Oh. Oh.
Gempak oh. Cik dah jual basikal lah sebab nak belikan. Basikal gantung sekejap. Oh, kejap. Yang Korea, ni macam YT lah. Ni YT punya. Saya pun tak tengok lagi. Yang punya ni. So, saya rasa saya nak lebih pada lagi lah. Saya tak nak Yelah, biasa. banyak lagi history dia lah. Ya, kalau boleh history tu, kita kena bukannya dekat perabot saja. Kalau boleh, tunjuk daripada sejarah dia. Maksud dia elemen, contoh Mana dah gambar haiwan ke, contoh perabot tu daripada gambar haiwan katakan kan. Dia macam proses lah, macam proses design, sketching and then drawing, lepas tu buat drawing lagi, lepas tu buat finishing product. Itu ada macam penceritaan lah, penceritaan daripada asal usul sejarah gotik tu kat mana. And then kalau boleh letak map ke, kena kreatif lah. Dalam mungkin letak map asal usul gotik tu dekat, katakan dekat Denmark katakan. Letaklah peta Denmark. Tu. Kena gunakan kelebihan grafik tu. Beres bos. IT. Apa lah? Okey lah dia orang lah. Saya pun tak tahu sangat. Saya tak pernah mengajar. Batch dia orang, saya tak pernah mengajar. Saya hanya mengajar CAD. Adila. Adila. Tu Nur Adila. Adila. Oh ni. Oh budak ni Budak kecil-kecil tu. Budak kecil tu. Aduh, mana dia orang buat OOTD tu lah. Dia tak puas hati lagi tak jumpa. Tak tengok cik. Dia orang kena buat OOTD, dia orang punya baju dengan seluar. Uish, takut lah. So awak kami suruh Bagi kat Indora ni. Tu ada. Kalah Dua dah. orang paling OTG. Oi, apa tu? Salah. Binatang apa tu? Mana dia orang tag saya ni. Dia orang tag saya dekat IG je tu. Saya tengok lah. Thanks boom wall saya. Apa? Mana dia orang tag saya tu? Tak ada. Itu dah 6 week dah tu. Ha? Tu dah berapa week dah cik tengok atas-atas. Tak ada. Saya tak keluar lah. Oh, Zik beta Melaka Ni. Bodoh tak ada beta sekarang. Beta lah kan. Macam ni lah OOTD bang. Oh, macam tu. Oh. Nama dia Kelas kau je, naked. Tapi korang tak ada keluar Aduh. Saya nak korang pergi buat OOTD dekat kawasan Pekan tau. Mengarut lah cik. Zura boleh keluar tak Zura? saya pula. Sebab saya selalu singgah Ipoh. Ipoh dia menarik tau. Dia punya dari segi historical architecture punya tema. Best lah. Saya keluar depan rumah je cik. Cik cuba cik tekan TVET marah tu. Mana tahu ada banyak lagi. Oh, Hashtag tu. macam tu Ke Mana tahu dia orang ada guna hashtag tu. Oh, macam tu lah. Cakap betul. Alah. Yang tas satu tu Ada dekat Instagram dia orang banyak. Instagram pula. Dekat ni saya cakap siapa yang paling like banyak, dia paling hebat lah. Bampak Hebat je. guna Insta famous why. Ada yang dapat 100 like, 100 lebih like ada. Yelah, yang Insta famous untung lah. Kalau yang cikal-cikal ni 10 pun susah. Ya lah. Cikai. Siapa dia tak kenal? Bongok Laina. Mana? Okey, tak apalah. Nanti awak saya share kat sini lah. Okey lah. Ada apa tak soalan lagi? Tu contoh untuk ni lah. Untuk apa di poster awak nanti. Cik Farahin dia Cik Farahin. Soalan ni buat Jepun kot saya rasa. Dia buat Jepun je tak. Sebab yang last semester dia orang fokus dekat negara-negara.
Tapi untuk saya ni saya nak simplekan sikit lah. Awak buat untuk history je. History apa? Furniture movement saja. So tak ni sangat. Ni siapa punya? Ni Japan Ancient Furniture. So dia akan ada lah term-term yang pelik-pelik tu kan. Tanshu, Hao Shao, Mother of Pearl apa semua tu kan. Okay. So, kalau boleh awak kena content dalam poster awak tu ada history, nanti ada karakteristik, contoh dari segi colour, element, principle of design ke, awak cerita je benda-benda tu. Okay. Muriratan. Ideal Armor mana? Ideal Armor. Cikul. Armor ada apa? Ada je. Untung lah duduk Kelantan. Tak lah. Awak ada pergi mana-mana tak Kelantan? Tak ada. Rumah awak Dekat Kota Baru. Kota Baru. Dengan sebab saya first time saya pergi Kelantan hari tu, first time untuk umur hidup saya pergi Kuala Krai. Oh, jauh je. Jauh Tapi saya pergi makan Tom Yum Hunter. Kat mana ni? Kota Baru kan? Kota Baru Tak pernah dengar je. Tak ada dengar. Ahmad tak keluar rumah lah. Nanti post saya tuak satu Okay. Aduh. Mana sikul. Yo. Kat mana? Kat rumah. Rumah kat mana? Rumah kat Kelantan. Kat Kelantan. Saya pindah lepas PKPB. Pindah ke Ya ke? Kelantan. Kan ni duduk Kelantan? Ya. Sebab betul. Dia duduk sini dah. Kat mana? Kita kat mana? SP. Okay lah. Ya Alhamdulillah. Okay. Saya mau hantar Doi. bila mau hantar Tak pergi kot. tak pergi ke? Tak pergi. Kenapa itu lah? Kenapa? Ya. Faham lah cikgu nak kena buat apa Faham. Awal. Okay, ada soalan lagi tak? Ada soalan, saya nak stop dulu. Petang ni kau ada kelas tak petang ni? Ada. Kelas apa? Ada kelas apa? Apa? Okay, nak faham nak kena buat Cik, Ya. tak dengar. Ada gangguan. Dengar tak? Punya. Ada bunyi geng. Mic cik ke? Tipu tu je tipu. Betul. Betul. Pandai tekaan cik. Sebab bila dia cakap je problem kan. Kita dah habis kelas kan cik? Ya, kalau tak ada apa-apa saya nak stop dulu untuk hari ni. Stop dulu lah. Okay. Boleh lah tu. Sampai pukul 11 kan? So awak dah faham apa yang nak kena buat tu. Untuk minggu ni buat yang tas hijau ni dulu. Week Okay. week 2 ni hari Jumaat hantar. Beres bos. Yang ni hantar lepas PKP. Kamu PKP. Ni sebulan tau. A1 satu Okay. ni. Sebulan. Cik, yang poster tu kan? Ya. A1 je kan cik nak?
A1, A2 nanti coming soon. Tak apa. Awak standby dulu A2. A2 Coming soon. A2 nanti akan ada 2 benda lah. Model dan poster lah. A2. 15, 30. Sekejap, saya tunjuk pecahan assignment awak sekejap. Okey, awak akan ada 1, 2, 3, 4 assignment kan? So, A1 15, A2 15, A3 30, A4 40. Okey, so sekarang ni A1 saya dah bagi. A2 tak apa, saya ingat awak settlekan dulu A1 awak dalam bulan 12 selepas siap A1 baru saya akan brief A2 lah. Okay. Kalau boleh saya nak settlekan cepat lah assignment awak semua ni kan, sebab senang je subjek ni sebenarnya. Dia awak belajar teori tapi assignment awak praktikal. Dia tak ada test. Senang sangat awak nak lepas nak okey. Dia tak besar, tak berat pun subjek ni. Okey, saya pun kita santai-santai je nanti assignment. Okey. Santai. Santai je, sambil-sambil Santuy. sambil bola ikan pun boleh buat assignment ni. Weh. Ada juga yang tak hantar. Lagi? Ada soalan lagi? Tak ada dah cik. Dah boleh tamatkan. Boleh. Macam halau je. Okey lah. Kalau tak ada apa-apa, kita boleh berhenti kat sini dulu. So, apa-apa nanti awak WhatsApp saya lah. Okay, kalau nak PM apa pun, tanya dalam grup. Okay. Alright. Grup Kalau tak ke ada personal? grup lah, grup senang sikit. Bila awak tanya dekat grup, kawan-kawan awak pun dapat juga. Janganlah seorang-seorang. Okey cik. Nanti Kalau saya nak tanya soalan-soalan yang tak penting. Awak apa dah? dalam grup je. Tanya soalan pasal Tika dia. Tak, tolong mesej dalam grup lah, sebab kalau benda-benda subjek, mesej dalam grup. Sebab nanti banyak saya punya mesej dalam WhatsApp saya. Baik. Oh, cik kan dah banyak grup WhatsApp. Tahu lah, macam-macam pening kepala dia. Kopi janda. Apa tu? Grup basikal dah dah. Rombau punya grup. Beta. Grup beta. Grup beta. Beta. Mata memahati Aku skip lagi. Okey apa tu stop dulu Okey cik. Terima kasih cik. Assalamualaikum. Terima kasih, Cik. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya. Bye. Thank you, Cik. Thank you, Rindu cik. Rindu Raya Hindu cik. Apa itu? Happy Deepavali semua. Bye semua.